السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر ولا تعسر وأتمم بالخير يا كريم بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Salawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon mudah-mudahan kita sentiasa diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan bagi kita di dunia dan juga di akhirat. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, solat ataupun sembahyang adalah merupakan kewajipan yang telah difardukan terhadap umat-umat terdahulu, termasuklah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ini kita telah membaca beberapa ayat yang mana antara perintah yang diperintahkan oleh para rasul ialah mengerjakan solat. Solat ini merupakan ibadat badan yang paling utama. Kalau perkara wajib, perkara fardu yang paling utama dari segi ibadat badan ialah solat. Sunat yang paling utama ialah solat. Jadi kenapa solat ini difardukan kepada setiap umat? Kerana ia memerlukan perkara yang amat penting di dalam kehidupan kita. Dia perkara yang amat penting. Maka kita perlulah mengambil berat tentang solat kita. Solat perlu didirikan berasaskan kepada ilmu. Jangan kita ikut-ikut saja, tapi hendaklah kita pelajari berdasarkan ilmu. Kita beribadat berdasarkan ilmu. Katanya sembahyang membentuk peribadi mukmin. Jadi penting dia sembahyang ni, kerana dia membentuk peribadi kita. Kalau tak ada sembahyang, siapa yang bentuk peribadi kita? Katanya Islam telah menyebut tentang kepentingan sembahyang dalam pelbagai segi. Situ ya, jam. Betul kan? Islam telah menyebut tentang kepentingan sembahyang dalam pelbagai segi. Antaranya ia menjadi setengah sifat orang yang bertakwa yang menurut arahan kitab suci Al-Quran. Jadi antaranya solat ini merupakan sebahagian daripada sifat orang yang bertakwa. Orang yang solat, menjaga solat, dia mempunyai setengah sifat orang yang bertakwa. Dan mereka yang melengkapkan dirinya dengan sifat-sifat yang terpuji itu adalah mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya merekalah yang beroleh kejayaan. Kemudian kita ni melengkapkan diri kita dengan segala sifat-sifat yang terpuji. Kita solat kita jaga, perintah Allah yang lain pun kita jaga, maka kita akan mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya kita mendapat kejayaan di dunia dan juga akhirat. Makna kejayaan itu mula-mulanya jaga solat ini. Dan kita hiasi diri kita
dengan sifat-sifat terpuji yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah taala, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Alif Lam Mim, kitab Al-Quran ini kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak keraguan tentang datangnya daripada Allah dan tentang kesempurnaannya. Al-Quran ini tidak ada keraguan, memang datang daripada Allah dan tidak ada keraguan pada kesempurnaannya. Apa tujuan Al-Quran ini? Ia pula menjadi petunjuk. Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Makna orang yang bertakwa ini akan mengambil Al-Quran ini sebagai panduan petunjuk di dalam hidup ini. Itu ciri antara orang bertakwa. Sifat orang bertakwa, dia jadikan Al-Quran ini petunjuk, panduan di dalam hidupnya. Siapa itu orang yang bertakwa itu? Iaitu orang yang beriman kepada perkara-perkara gaib dan mengerjakan solat serta membelanjakan, mendermakan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Allah beritahu dekat sini beberapa sifat orang yang bertakwa. Pertama, beriman kepada perkara yang gaib. Perkara yang gaib ini kita tak nampak, tapi kita diberitahu oleh Allah dan diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita percaya. Maka kita yakin apa sahaja perkara gaib yang diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Itu sifat antara sifat yang paling penting bagi orang yang bertakwa ini. Dia beriman dengan perkara-perkara yang gaib, kemudian mendirikan solat, mengerjakan solat. Yang ketiga, menderma sebahagian rezeki yang telah Allah kurniakan. Dan orang yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada kamu, wahai Muhammad, dan kitab-kitab yang diturunkan dahulu daripada kamu, serta mereka yakin akan adanya hari akhirat. Yang keempat, apa sifat orang yang bertakwa ini? Dia beriman dengan Al-Quran. Dia beriman dengan Al-Quran, bukan sekadar beriman memang betul Allah turunkan Al-Quran, tak, itu beriman juga, tapi dia beriman dan dia menjadikan Al-Quran itu panduan dan dia laksanakan suruhan Al-Quran itu di dalam kehidupan. Dan dia yakin dan juga beriman terhadap kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Yang kelima, mereka yakin adanya hari akhirat. 5 sifat orang-orang yang bertakwa yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ini. Pertama, dia percaya kepada perkara gaib, mendirikan solat, memberi sebahagian daripada hartanya sedekah. Yang keempat, beriman dengan Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Dan yang kelima, beriman dengan adanya hari akhirat, hari kiamat. Orang yang ada sifat-sifat ini, apa Allah beritahu? Mereka itulah yang telah mendapat petunjuk daripada Allah, dan mereka lah orang-orang yang berjaya. Orang yang mendapat petunjuk itu ada ciri dia. Orang yang berjaya itu pun ada ciri dia yang Allah beritahu. Pasal apa nak beritahu? Supaya kita boleh ukur diri kita. Kita dah masuk dalam golongan orang yang berjaya ataupun belum. Kita tengoklah ciri yang Allah Subhanahu wa taala beritahu. Baik. Al-Quran dari segi yang lain menerangkan sembahyang yang memberi kesan terhadap pembersihan diri dan mengawalnya daripada terjerumus ke lembah kehinaan atau keburukan, serta membersihkan manusia daripada naluri-naluri yang tidak sehat. Yang kedua, antara peranan solat ini ialah ia dapat membersihkan diri kita dan mengawal diri kita daripada terjerumus kepada perkara-perkara yang hina dan juga buruk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat yang didirikan secara betul akan menjadi perisai, akan menjadi penghalang bagi seseorang melakukan perkara-perkara yang hina dan buruk.
Wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat dengan tetap, dirikanlah salat dengan sempurna. Sesungguhnya salat yang sempurna itu mencegah daripada perbuatan yang keji dan mungkar. Salat yang kita lakukan dengan sebaik-baiknya, dengan sempurna, mengikut apa yang diajar, maka salat itu akan menjadi penghalang bagi kita melakukan perkara keji dan mungkar. Tapi ada juga orang solat dah, solat tapi buat juga benda-benda maksiat. Itu kenapa jadi macam tu? Tengok baliklah. Dia solatnya betul ke tidak, ke niatnya apa. Kita bila solat ini tuan-tuan, kita niat kita apa? Kita nak tunduk kepada perintah Allah. Kita nak tunduk pada perintah Allah. Bila kita solat itu, kita nak tunduk pada perintah Allah itu, bukan tunduk hanya semata-mata ketika solat, tetapi kita nak tunduk selama-lamanya kepada perintah Allah, sama ada ketika solat ataupun di luar solat. Barulah kita ni boleh menjadi orang yang jauh daripada perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal kita nak macam tu. Bukan kita solat semata-mata solat je lah, habiskan 3 rakaat maghrib sudah, habiskan 4 rakaat isyak sudah. Bukan. Kita ada benda yang kita nak. Pasal tu kita sanggup meletakkan muka kita yang mulia ni di atas tanah. Pasal apa? Kita nak jadi hamba Allah yang tunduk kepada perintah Allah. Allah suruh muka ni letak atas tanah, kita pun letak. Tak banyak soal. Macam itulah orang yang berjaya ni dalam solat dia, di luar solat pun dia akan tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka solat itu akan menjadi penghalang bagi seseorang melakukan perbuatan yang keji dan juga mungkar. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illa al-musallin alladhina hum ala salatihim daimun. Sesungguhnya manusia itu dijadikan bertabiat, kebiasaannya naluri biasa manusia ni dijadikan bertabiat resah gelisah. Resah gelisah. Lagi bakil kedekut. Memang macam itulah. Allah ni macam mana, ni macam mana, ni payah. Resah gelisah, lagi bakil kedekut. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia sangat resah gelisah. Dan apabila ia beroleh kesenangan, ia sangat bakhil kedekut. Ini perangai. Bila susah, diuji dengan sesuatu ujian, dia resah gelisah. Tak senang duduk, tak boleh nak fokus hidup ini, terganggu, macam-macam perkara terganggu. Bila diberi kesenangan, diberi perkara-perkara yang memudahkan hidup ini, dia pula jadi sangat bakhil dan kedekut. Nak lagi dunia, nak lagi, tapi tidak mahu memberi kepada orang lain. Perangai macam tu. Siapa yang boleh selamat daripada perangai sifat buruk ini? Allah beritahu, kecuali orang yang mengerjakan sembahyang. Orang yang boleh terlepas daripada sifat tu, resah gelisah bakhil kedekut itu, ialah orang yang mendirikan solat, iaitu mereka yang tetap mengerjakan mendirikan solat. Tetap, bukan sekali-sekala, tak, sentiasa mendirikan solat dalam keadaan dia faham. Orang tu yang solat ini, datang apa-apa pun dia tetap tenang. Takut ada, sedih ada, tapi hati dia tenang dan dia yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yakin apa yang Allah takdirkan itu pasti ada hikmahnya. Ini orang yang solat ini, yang jaga solat ini dapat kelebihan. Baik. Sebaliknya, orang yang meninggalkan solat digelarkan orang yang tenggelam dalam hawa nafsu, yang bakal menjadi ahli neraka. Ada pun orang yang tinggalkan solat dengan sengaja. Orang ini dikatakan orang yang telah dikuasai oleh hawa nafsu. Orang yang dikuasai oleh hawa nafsu. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Kemudian mereka, ini diganti oleh keturunan-keturunan
Ini selepas daripada orang yang baik-baik ini habis, maka mereka ni diganti oleh keturunan-keturunan yang jenisnya macam mana? Jenisnya mencuaikan sembahyang serta menurut hawa nafsu dengan melakukan maksiat. Lepas orang yang baik-baik ini datang pula satu keturunan yang menjadi pengganti dia, orang yang mencuaikan solat dan mengikut hawa nafsu. Maka mereka akan menghadapi azab api neraka. Makna orang yang cuai daripada melaksanakan solat ini, mereka diancam dengan ancaman azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan solat ini? Disebutkan bahawa menurut jejak langkah baginda sallallahu alaihi wasallam, apabila berlaku kecemasan lalu baginda sembahyang. Ni Nabi. Nak kata kerapnya, dekatnya solat ini dengan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah kita susah, kita cemas, kita ada masalah, solat. Solat. Nabi macam tu. Ada perkara-perkara berat, cemas, solat. Kita tak terfikir nak solat dah. Kita fikir macam mana nak selesai masalah, macam mana nak selesai masalah. Tak nampak solat tu pasal kita tak yakin solat itu boleh menyelesaikan pelbagai jenis masalah. Tak yakin. Kita tanya, kenapa pula Nabi nak solat kalau cemas? Tak boleh fikir ke sendiri? Kan kita kata tak? Fikirlah macam kita fikir. Dah. Di dalam solat itu ada macam-macam rahsia, macam-macam rahsia. Ju'ilat qurratu aini fi shalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah menjadikan ketenangan mataku dalam solat. Maknanya bila kita cemas-cemas ni, yang paling penting apa? Kita nak ketenangan dulu. Dan bila ada ketenangan, barulah kita boleh fikir dengan baik. Maka solat itu mendatangkan ketenangan. Baik. Wasta'inu bis sabri was salah, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar dan mengerjakan sembahyang. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Apapun keadaan kita, maka kita perlu kepada pertolongan Allah. Nak boleh dapat pertolongan Allah, maka ada perkara yang perlu kita lakukan, iaitu kita sungguh-sungguh melaksanakan apa yang Allah perintah dan jauhkan apa yang Allah larang. Dan sabar di dalam memegang Islam ini, sabar di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan solat, Baik. Habis sembahyang boleh membentuk peribadi mukmin. Apa itu tuan-tuan? Apabila seorang anak ini dididik, dibentuk daripada kecil dengan solat, bukan sekadar sembahyang saja, dan diberi ilmu, diberi kefahaman apa ini solat, apa pentingnya solat, gini, macam mana syarat dia, wajib dia, apa patut kita buat, kemudian hati kita pula macam mana. Solat ini kena belajar, kan? Maka dia akan membentuk peribadi manusia itu, anak-anak itu. Rugi kita sanggup menghabiskan wang ringgit kita hantar anak-anak ke tempat belajar, nak suruh guru-guru ni, kadang-kadang guru tu bukan orang Islam pun, kita bagilah untuk membentuk anak kita, untuk mendidik anak kita. Padahal kita lupa bahawa solat itu adalah perkara penting yang dapat mendidik anak kita. Baik. Sembahyang adalah ibadat kemasyarakatan. Sembahyang ibadat kemasyarakatan. Habis tajuk yang kedua pula. Sesetengah orang menganggap sembahyang sebagai ibadat perseorangan untuk menghampirkan diri antara insan dengan Allah Subhanahu wa taala sahaja. Tetapi sebenarnya di samping faedah yang tersebut di atas, ada hikmah dari segi kemasyarakatan yang terjalin dengan cara berhimpun berjemaah dalam masjid-masjid dan surau-surau itu boleh membuka jalan untuk memperdalamkan semangat di masjid-masjid, sama ada di bandar, kampung, bagi sembahyang 5 waktu dan sebagainya. Maka masjid surau menjadi masjid tempat perjumpaan atau dewan raya pada masa tertentu dengan cara tertentu. Okey, habis. Tadi hikmah solat ini bagi individu, tapi dia bukanlah ibadat hanya kesan pada individu saja, tetapi solat itu juga memberi kesan
di dalam masyarakat. Di dalam masyarakat. Pasal tu kita disuruh berjamaah. Kita disuruh berjamaah. Bagus kita berjamaah ni. Tak bagus kita berjamaah. Memang disuruh dah. Tapi 20 tahun kita berjamaah, kita pun tak kenal orang yang semayang sebelah kita. Agak-agak pasal apa? Pelik ke tak pelik? Pelik ke tak pelik? Asalnya semayang ni untuk apa? Antaranya ialah supaya kita dapat menguatkan hubungan kemasyarakatan. Terjalin hubungan antara ahli jemaah. Tapi 20 tahun kita semayang pun kita tak kenal. Pasal kita tahu semayang jemaah balik, semayang jemaah balik. Kita tak ada ambil berat nak kenal orang, nak tahu, tak ada. Mana nak jalin hubungan? Itu kita masalah kita. Kita. Lepas tu kita bila semayang ini tuan-tuan, kita carilah jalan kenal lah. Tidak kita kenal lah orang ni, siapa, duduk mana ke apa ke kan. Yang penting-penting lah. Untuk melaksanakan matlamat perpaduan, kerjasama dan persaudaraan antara kaum muslimin, Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan ke atas mereka supaya melakukan sembahyang Jumaat sekali seminggu pada masa mereka berkumpul untuk mengabdikan diri kepada Allah. Mereka juga dapat berkenal-kenalan serta mendengar panduan dan nasihat daripada khutbah imam masjid demi kebajikan bersama dalam usaha mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tengok tuan. Perpaduan, kerjasama, persaudaraan dalam Islam ini diikat lagi dengan sembahyang fardu Jumaat, dengan sembahyang fardu Jumaat seminggu sekali. Kemudian kita disuruh pula dengar panduan daripada khatib pada hari Jumaat. Kerana apa tuan-tuan? Panduan yang diberi oleh khatib, panduan agama ini penting di dalam kita membina kehidupan kita ini. Lepas itu pentingnya solat ini di dalam menguatkan hubungan di dalam masyarakat. Di samping itu pula Allah Subhanahu Wa Taala mengambil berat perhimpunan yang lebih ramai dan lebih luas, iaitu 2 kali setahun sembahyang hari raya Aidilfitri dan juga Aidil Adha, untuk memperdalamkan lagi hikmah-hikmah tersebut. Di samping mensyukuri nikmat Allah terhadap 2 peristiwa yang besar yang berlaku pada hari raya umat Islam itu. Begitulah Allah menyusun semangat kesedaran dalam ibadat sembahyang yang pelbagai corak demi kebajikan manusia sendiri. Tengok Allah susun ibadat ini supaya hubungan antara umat Islam ini kuat. Hubungan antara umat Islam ini kuat. Masing-masing mempunyai tujuan dan matlamat yang sama, iaitu untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semayang ni tak ada orang pun semayang. Ada orang dia nak semayang nak ada rukuk. Ada orang nak semayang tapi tak nak rukuk. Ada ke berlakunya tu? Tak ada. Tak ada seorang. Saya nak semayang berdiri je, sujud-sujud tak nak. Ada orang ni nak semayang sujud je. Tak ada pun tuan-tuan. Semua tinggalkan cara berfikir masing-masing. Semuanya ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya tunduk kepada perintah Allah Subhanahu. Semua manusia yang datang ni semayang ini, dia ada matlamat untuk mencari keredaan Allah. Semua ada matlamat, saya nak taat, patuh kepada perintah Allah. Tapi patuh mencari keredaan Allah itu bukan hanya ketika semayang saja, tetapi dalam kehidupan kita. Baik ketika semayang maupun di luar sembahyang, kita nak patuh pada perintah Allah. Kita nak kepada keredaan Allah. Sepatutnya ketika solat tadi kita sama-sama tunduk kepada perintah Allah. Sepatutnya kat luar pun kita sama-sama tunduk kepada perintah Allah. Kalau faham. Kalau dia tak faham, dia solat, dia tunduk pada perintah Allah. Bila kat luar, dia lawan pula perintah Allah. Itu masalah itu. Masalah. Itu semua yang berlaku ini, ibadat-ibadat yang ada ini, antaranya ibadat solat ini mendidik kita supaya kita menjalin hubungan sesama umat Islam dengan cara mempunyai matlamat yang sama untuk mencari keredaan Allah, tunduk kepada perintah Allah, sama-sama bantu-membantu untuk menegakkan agama Allah, sama bantu-membantu untuk melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar, sama-sama bantu-membantu untuk melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Baik, akhir sekali. Akhir ke tidak ni? Kewajipan sembahyang dalam Islam. Kewajipan sembahyang dalam Islam. Islam sebagai agama yang tulen menjadikan solat satu daripada rukun Islam yang 5, dengan diwajibkan ke atas setiap penganutnya muslim dan muslimah supaya mendirikan sembahyang 5 waktu sehari semalam, sehingga kanak-kanak diwajibkan ke atas setiap penjaganya supaya menyuruh kanak-kanak tersebut sembahyang sejak usia kanak-kanak itu meningkat 7 tahun, dan mewajibkan penjaga-penjaga memukul kanak-kanak tersebut sekiranya ia degil atau malas setelah usianya 10 tahun. Tengok ni. Jadi sembahyang, solat adalah merupakan rukun Islam yang utama dan merupakan kewajipan bagi setiap penganut, tak kira lelaki perempuan. Bahkan disuruh kita solat yang wajib apa? Sehari 5 waktu, bukan 5 hari 1 waktu. Jangan silap. Sembahyang sehari 5 waktu, bukan 5 hari semayang 1 waktu. Bukan. Tak. Kemudian Islam ajar kita, nak tunjuk pentingnya solat ini, sehingga dia suruh didik anak yang kecil tu, yang umur 7 tahun tu, dia ajar supaya solat. Tak ada perintah lain, tuan-tuan. Tak ada perintah lain. Dah umur 7 tahun ni buat benda ni, buat benda ni, tak ada. Yang ada solat. Nak kata pentingnya solat ini, sehingga kan bila dah umur 10 tahun suruh solat, tak nak solat, dia suruh kita pukul, dia suruh kita memberi amaran dan sebagainya kepada kanak-kanak tersebut. Sabda Nabi SAW, antaranya kata Nabi, maksudnya suruhlah anak-anak kamu mendirikan solat apabila mereka meningkat usianya 7 tahun. Suruh solat, dan pukullah mereka jika degil atau malas apabila usia mereka meningkat 10 tahun, serta pisahlah tempat tidur antara mereka, ini antara lelaki dan perempuan, adik-beradik, laki perempuan. Islam, agama Nabi suruh jaga solat ini. Kalau nak pukul pasal solat ini. Tapi kita pukul pasal apa? Pasal malas pergi sekolah. Malas pergi sekolah. Kita pukul benda lain. Tapi semayang, tak semayang ni kita tak rasa apa-apa. Kadang-kadang nak semayang subuh dulu ke nak pergi sekolah, tak apa, pergi sekolah tu yang penting. Sudah jam tu. Semayang ni kadang-kadang kita pukul anak tempat yang tak kena, padahal dia suruh ni yang solat ini. Tapi kita ada orang solat ni, tak solat pun tak apa, tapi jangan tak pergi sekolah, jangan tak pergi tuition. Dia sanggup pukul lah. Itu salah itu. Bukan salah pukul tu, salah memberi prioriti, apa Melayu cakap, keutamaan. Kan? Kewajipan sembahyang itu terlalu mustahab, dan orang yang meninggalkannya adalah berdosa besar, kerana ia menjadi solat itu menjadi rukun Islam, yang bererti tidak wujud keislaman seseorang itu kecuali dengan mengerjakan solat pada setiap waktu, di samping menunaikan rukun-rukun Islam yang lain. Jadi solat ini antara ibadat yang cukup penting bagi umat Islam. Sabda Nabi SAW artinya ditegakkan Islam di atas 5. Pertama, mengucap syahadah. Yang kedua, mendirikan solat. Ketiga, mengeluarkan zakat, menunaikan haji dan puasa pada bulan Ramadan. Solat antara rukun ibadat badan yang paling utama. Dan Nabi sebut lagi, as-salatu imaduddin faman tarakaha faqad hadamaddin. Sembahyang itu adalah tiang agama, benda yang penting. Barang siapa yang meninggalkan solat, bermakna ia meruntuhkan agama. Seperti mana bangunan ni tidak dapat berdiri, bangunan ini, melainkan ada tiang. Kalau tiang tak ada, runtuh bangunan ni. Macam itulah yang ditamsilkan
kehidupan agama dalam diri seseorang. Apabila dia menjaga solat, maka kita boleh kata dia ada keinginan untuk menjaga agama. Tapi kalau solat pun dia tak jaga, maka dia telah meruntuhkan semangat agama di dalam diri dia. Perintah menunaikan sembahyang adalah lebih berat daripada perintah rukun-rukun yang lain. Tadi ada 5 rukun, 1 mengucap 2 kalimah syahadah, kemudian yang keempat rukun tadi itu adalah rukun ibadat badan. Sembahyang, apa lagi? Zakat, puasa, haji. Antara 4 tu semua sembahyanglah yang paling utama. Baik. Sedangkan puasa pada bulan Ramadan ditangguhkan kepada masa yang lain sekiranya ada keuzuran. Dia nak cerita ni, sembahyang ini ibadat yang paling utama. Tak ada alasan melainkan kena sembahyang. Tiada keuzuran melainkan kalau orang tu wajib solat, dia mesti kena solat. Tidak ada masa tak payah solat lah hari ni. Hari ni tak payahlah, hari ni public holiday, tak payah solat lah. Tak ada. Tapi ibadat lain kadang-kadang ada keuzuran, tak boleh buat waktu ni, tak apa. Contohnya puasa Ramadan. Kalau dia ada keuzuran, tak wajib dia puasa. Tapi solat tak boleh. Macam mana pun kena solat. Kalau tak boleh berdiri, keuzuran, dia suruh semayang, duduklah sebagainya. Tapi tetap kena solat. Baik, seterusnya. Begitu juga zakat. Begitu juga zakat. Zakat fitrah tidak dikeluarkan sebelum sembahyang hari raya. Zakat fitrah kerana tiada hadir harta fitrahnya, maka bolehlah ditundakan sehingga harta itu diperolehi. Seterusnya ibadat haji harus ditunda sehingga ke masa berkemampuan dan berkuasa. Zakat pun sama juga. Kalau ada syarat tu, zakat lah. Kalau tidak, tak ada lah. Haji pun macam tu. Kalau ada kemampuan, baru wajib haji. Semayang tidak. Asalkan orang ni orang Islam, maka wajib dia semayang. Dia tak ada tunggu. Tak apalah, tunggulah. Nanti dah habis nanti barulah semayang. Tak apalah, tunggulah. Nanti bila kita dah berumah tangga, baru semayang. Tak ada. Dia tak ada jenis macam tu. Keadaan seperti ini sangat berbeza dengan sembahyang. Sebab sembahyang ini tidak harus ditunda kepada masa yang lain daripada waktunya. Sehingga kan kalau tidak mempunyai penutup aurat ataupun tiada alat bersuci, tanah ataupun air, maka wajib sembahyang pada waktunya kerana menghormati waktu, sekalipun wajib dia qada pada sesetengah keadaan. Dia nak cakap solat tak ada macam tu. Solat ni asalkan masuk waktu solat, kena solat. Sehingga kan kalau orang ni dia tak mampu nak menutup aurat, dah tak ada benda, ataupun tak ada tanah pun tak ada untuk tayamum, air pun tak ada untuk berwuduk, tapi waktu solat dah ada, dia tetap juga dia suruh solat. Tak ada tak payahlah, dah tak ada tak payahlah, tak ada. Dia tak ada sama dengan ibadat yang lain. Kalau haji tak ada kemampuan, tak wajib. Puasa walaupun bulan Ramadan tapi ada keuzuran, boleh tangguh, tapi wajib qada lah. Demikian juga sakit ataupun hilang keupayaan tetapi masih siuman, maka adalah wajib menunaikan solat dengan duduk ataupun baring, ataupun dengan menggunakan isyarat kelopak mata, dan akhir sekali dengan mengingatkan kelakuan sembahyang dalam hatinya. Dengan kelopak mata pun tak boleh, akhirnya dengan hati. Tapi tetap sembahyang. Tak ada tak payah sembahyang. Waktu ni tak payah sembahyang, tak ada. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang itu adalah satu kewajipan, satu ketetapan yang diwajibkan kepada orang yang beriman, yang telah ditentukan waktunya. Yang ditentukan waktunya. Mana bila Allah dah tetapkan waktu ni kena sembahyang, sembahyang. Waktu ni nak sembahyang, kena sembahyang. Itu perangai sifat orang beriman ni. Dia tidak mempermudah-mudahkan solat dan mempermudah-mudahkan meninggalkan solat. Tidak. Baik.
Jadi solat ini 5 waktu sehari semalam, termasuklah kewajipan sembahyang Jumaat seminggu sekali. Jangan kita bermudah-mudah pula meninggalkan sembahyang Jumaat. Mentang-mentang ada hadis yang menyebut man taraka salasa juma'in tahawunan biha taba'allahu ala qalbihi. Sesiapa yang meninggalkan 3 kali sembahyang Jumaat kerana meringan-ringankan solat ataupun kerana mencuaikan perintah tersebut, maka Allah telah mengecap, iaitu memateri ke atas hatinya. Jadi dia kata 3 kali tak boleh, turut-turut 3 kali tak boleh Jumaat ni tinggal. Tapi 2 kali buat, sekali tinggal tak apa. Bukan. Ini bukan macam tu. Semayang ini jangan kita tinggalkan. Habis. Pendapat para ulama. Ini pendapat para ulama tentang hukum meninggalkan sembahyang. Antaranya ulama berbeza pendapat lah. Ada sebahagian pendapat, kebanyakan ulama berpendapat meninggalkan sembahyang itu suatu perkara yang boleh mendedahkan kepada kekufuran kerana meninggalkan satu daripada rukun Islam yang sangat penting. Maknanya sembahyang ini kena jaga, jangan kita tinggalkan. Yang kedua, tidak ada perselisihan antara ulama tentang kekufuran orang yang mengingkarkan wajibnya sembahyang. Tadi kalau orang ni tinggalkan sembahyang, dia boleh terdedah kepada kekufuran. Tapi dia tak jadi kufur. Tapi dia tahu sembahyang ni wajib, cuma dia malas, dia tetap Islam. Itu satu. Yang kedua, tidak ada perselisihan antara ulama tentang kekufuran orang yang mengingkari kewajipan sembahyang. Dia ingkar kewajipan sembahyang, ini kufur. Tak buat, malas, tapi tahu ini wajib, itu dia berdosa. Tapi kalau dia ingkar, maka dia ni kufur. Kecuali jika dia baru menganut Islam, yang berkemungkinan ia tidak mengetahui hukum wajibnya kerana tidak bergaul dengan orang Islam. Melainkan dia ni baru masuk Islam, dia tak tahu apa-apa. Yang ketiga, meninggalkan sembahyang kerana malas di samping mengiktikadkan wajibnya solat tersebut, maka ada beberapa pendapat, antaranya dia berdosa. Dia berdosa. Jadi kita jagalah. Dan orang tersebut adalah fasik kerana dia melakukan dosa besar dengan meninggalkan solat. Jadi meninggalkan solat adalah dosa besar, maka dikenakan takzir ataupun seksaan dan terpulang kepada pihak berkuasa atau qadi untuk mengenakan hukuman yang setimpal dengannya. Tinggalkan solat ini, tuan-tuan, ada hukuman. Supaya apa? Supaya menjamin kaum muslimin melaksanakan solat itu dengan teratur dan tidak berani meninggalkannya atau membuat mudah terhadap rukun Islam yang menjadi syiar yang paling utama di dalam Islam. Macam gitulah. Kita boleh jaga tak Ramadan tu? Jangan bagi orang minum, jangan bagi. Boleh. Solat boleh? Boleh. Tapi kita tak nak laksanakan, tak adalah. Jadi kita nak bagi buat macam mana? Kita sebagai orang yang diberi amanah, kita carilah jalan supaya orang nak melaksanakan solat. Maka kita sediakanlah ilmu pengajian supaya mereka ni dengar dan beramal dengan Islam. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan ada manfaat, dan insya-Allah akan datang kita sambung rukun Islam yang seterusnya, zakat, puasa dan haji. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.